Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, kita pada pagi ini Allah bagi lapang kepada kita. Lapang masa, lapang fikiran, lapang rezeki. Kalau sekiranya kita dianugerahkan tiga benda ni pada pagi ini, bermakna kita telah pun memulakan kehidupan kita yang paling baik. Berbanding dengan orang yang memulakan kehidupannya dengan bermula dengan kesempitan rezeki, yang bermula dengan kesempitan akal fikiran, sempit, jumut, yang bermula dengan kesempitan masa, kalang kabut. Pagi ni kalang kabut, cari tu tak jumpa, cari ni tak jumpa, semua tak jumpa. Maka alhamdulillah di atas kelapangan yang Allah berikan pada kita pagi ini. Pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak membicarakan tentang satu tajuk, iaitu pembaziran. Membazir. Membazir ni, kata Nabi, min ikhwah syayatin al-mubazirun, ataupun innal mubazirin min ikhwah syayatin. Pembaziran itu merupakan kawan baik, kawan karib kepada syaitan. Kawan karib kepada syaitan. Kita lupa, rupa-rupanya kita dah jadi kawan karib kepada syaitan. Rupa-rupanya kita sudah jadi kawan baik kepada syaitan. Kerana kita telah mengamalkan perbuatan bazir ni dah terlalu lama. Saya nak fahamkan antara bazir dengan pemurah. Kadang-kadang orang salah faham. Dia sedang melakukan pembaziran, tapi dia menganggap dia adalah seorang pemurah. Pemurah dengan pembaziran sebenarnya hampir-hampir sama, tapi tak sama. Pemurah ni dia bagi orang tu, bagi orang ni, sebenarnya apa yang dia bagi tu terlalu berlebihan. Dah jadi pembaziran, dah menjadi kerosakan. Contohnya macam anak kita pergi sekolah. Anak pergi sekolah, kalau dia perlu RM5 satu hari, jangan bagi 10. Kalau bagi 10, merosakkan dia. Sebab dia perlu RM5 saja. Bagi RM5. Kalau bagi 10, dia boleh beli rokok yang RM5 tu. Tu bahaya. Kalau nak tunjukkan pemurah, biar kena pada tempatnya. Biar kena pada tempatnya. Sebab tu dalam bab pembaziran, tuan-tuan, kalau sekiranya kita teliti dalam masalah pembaziran, kitalah orang yang paling beruntung. Sebab kita tak akan gunakan dua benda kalau sekiranya benda itu perlu satu. Contoh, dalam bab tenaga, ada berlaku pembaziran tenaga dalam kerja. Kalau kerja itu boleh buat seorang, jangan buat dua orang. Kalau kerja itu boleh buat dua orang, jangan buat 3 orang. Membazir tu rugi. Macam tu juga pembaziran masa. Kalau masa tu patut guna 1 hari, jangan buat 2 hari. Batulah orang yang sentiasa menggunakan masa yang secara membazir, dia akan kerugian besar. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia berada dalam keadaan kerugian. Sebab masa ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masa ni dia berlari. Dia bukan berjalan. Dia kadang-kadang dia berlari dan terlalu cepat, dan dia tak boleh berpatah balik. Kalau salah guna ataupun terlalu banyak guna sehingga kan tidak boleh diagihkan pada tempat lain, maka kita akan menghasilkan kegagalan dalam hidup kita. Banyak orang, kita bila terutamanya dalam soal kerja, kita kata bila boleh siap, dia kata tengoklah dalam masa seminggu lagi. Benda tu boleh siap sekarang boleh siap, tapi dia bagi tempoh seminggu. Menyebabkan
masa yang berlalu itu, masa yang berjalan itu tidak diisi dengan manfaat. Kita yang menyebabkan masa orang terbuang berdosa sebenarnya. Dan orang menyebabkan masa kita terbuang juga, kita akan kerugian, dia akan berdosa kalau sekiranya sengaja. Sebab tu saya nasihatkan kepada, tak kira lah, pegawai-pegawai kerajaan ke, pegawai-pegawai swasta ke, kalau sekiranya kita ada sifat ini, sifat bertanggungjawab, rasa takut pada Allah, rasa sifat kemanusiaan tinggi, kalau benda tu boleh siap hari ni, cik tunggu sekejap, saya cuba buat. Kalau boleh siap hari ni, saya akan siap. Jangan kata, cik besok datang boleh tak? Kalau sekiranya boleh siap hari ni, buat hari ni, kita akan dapat pahala besar. Kita akan dapat ganjaran besar. Allah akan ganti semua tu. Kalau kita buat kerana Allah, dan kita buat tu kerana berjimat, atas nama jimat masa, Allah akan gunakan masa yang kita jimat itu, dia akan bagi kepada kita di waktu mana? Di waktu kita amat memerlukan masa. Bila kita amat memerlukan masa? Ketika dilambat-lambatkan masuk neraka. Kalau ditakdirkan masuk neraka, lambat masuk neraka. Kalau ditakdirkan kena seksa, lambat kena seksa. Kita memang yang tu kita nak kena lambat. Kita takut nak cepat yang tu. Ada benda yang perlu cepat, seperti masuk syurga. Kalau boleh kita nak cepat. Sebab apa? Adalah tu ganjaran-ganjaran yang kita mempercepatkan urusan sesama manusia dulu. Maka Allah percepatkan. Terutamanya dalam urusan Allah. Urusan dengan Allah, tuan-tuan, kalau tak nak bagi Allah tangguh kehendak kita, kita jangan tangguh kehendak Allah. Sehingga kan Nabi SAW pernah sebut pada suatu hari Jumaat, bila Bilal iqamah, ramai sahabat-sahabat lambat memenuhkan saf hadapan. Sehingga Nabi kata apa? Barang sesiapa yang melambat-lambatkan, Allah akan lambat-lambatkan. Ingat, jangan lambat-lambatkan hak Allah. Allah akan lambat-lambatkan hak kita. Orang dah kaya dah, kita tak kaya lagi. Orang dah dapat dah, kita tak dapat lagi. InsyaAllah, tuan-tuan. Kita jumpa selepas ni. Sudahkah pilihan minggu ini? Orang dah buat kamu jadi hamba pun kamu kesian juga. Demi kasih sayang, seorang ibu sanggup berkorban apa saja untuk anaknya. Sampai hati kau buat mak macam ni. Air Mata Ibu, Jumaat 26 Mei, 11 pagi. Saksikan drama-drama terbaik hanya di TV3. Kerana cinta, kita akan jadi ibu dan ayah, bang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita. Saya nak sambung lagi berkenaan dengan pembaziran. Membazir ni, lawan perkataan membazir ialah berjimat. Jangan salah faham pula antara jimat dengan kedekut. Kadang-kadang orang tu berjimat, kita kata dia kedekut. Kadang-kadang orang tu kedekut, kita kata dia jimat. Kena faham antara kedekut dengan jimat tu. Contoh. Tak buat contoh, tak faham. Contoh. Saya nak cerita ni, ada satu kawan ni. Dia orang kaya. Di rumah dia ada kebun. Buah durian, buah rambutan, macam-macam buah. Kadang-kadang kita pesan nak beli rambutan. Kita minta rambutan dalam 5-6 ringgit kat dia. Dia bawa rambutan dalam plastik. Dia hantar rumah kita. Dia telefon, kita kata, Haji, nak beli rambutan RM10 ni, ada orang datang rumah. Dia pun datang hantar. Masuk dalam plastik, karung plastik. Bila sampai rumah, dia minta bekas. Kita bagi bekas, dia tuang, masuk dalam bekas, penuh. Plastik yang dia bawa tu dia lipat. Plastik, Allah. Bukan sampai 5 sen. Dia lipat-lipat, dia simpan, dalam poket. Orang yang tak faham, dia kata, Allah, Haji ni kedekut betul. Plastik pun ambil balik. Bagi orang faham, dia kata, Masya Allah, Haji ni, dia berjimat dan dia beringat. Benda tu kalau buang, jadi sampah. Plastik tu kalau dibuang, jadi sampah. Kalau dia bawa balik, boleh guna balik. Untuk masukkan buah bagi kepada orang lain pula. Maka jangan buang benda yang boleh guna. Itu nama dia jimat. Orang
Orang tak faham, dia kata kedekut. Haji ni kedekut, tak hidung masin. Jangan salah membezakan benda ni. Sebab itulah kita tengok, bila saya tengok kehidupan dia cukup aman, seronok, sejuk mata memandang. Dia kaya, kebun banyak, duit simpanan banyak, tapi hidupnya cukup sederhana. Kenapa dia boleh hidup sederhana? Orang kaya ni susah nak hidup sederhana, tuan-tuan. Sebab orang kaya ni, dia lebih mudah dan lebih senang untuk menggunakan harta kekayaannya untuk ditonjolkan kekayaannya. Tapi dia tak. Dia kaya, dia boleh pakai kereta Mercedes, tapi dia pakai kereta Toyota je. Sebab bagi dia, Toyota sudah cukup mendatangkan kepuasan bagi dia. Siapa yang datangkan kepuasan tu? Allah. Atas berkat apa? Jimat cermat dia. Kita ni, biar kita naik basikal tak apa kalau ada kepuasan. Kalau perasaan puas tu tak datang, tak ada kepuasan, naik kereta Mercedes pun, dia tak akan rasa puas. Sebab itulah, berkat jimat cermat ni tuan-tuan, subhanallah, tak akan dapat dirasa orang yang tak pernah berjimat cermat. Hanya orang yang berjimat cermat saja dapat rasa betapa nikmatnya jadi orang yang berjimat cermat. Seronok bila kita makan nasi, biar tak cukup daripada lebih. Biar berebut-rebut habis, seronok. Tukang masak pun seronok. Orang yang makan pun tak lapar, kenyang. Ini nak makan 2 orang, masak untuk 3 orang. Nak makan 3 orang, masak untuk 4 orang. Bercanggah dengan apa yang disarankan oleh Nabi. Nabi kata kalau nak makan seorang, nak makan 2 orang, masaklah untuk seorang. Nak makan 2 orang, nak makan 3 orang, masaklah untuk 2 orang. InsyaAllah akan cukup dan tidak akan berlaku pembaziran. Kita ni membazir. Sebab tu hidup kita tak berkat. Kita berjimat cermat tu kerana nak cari keberkatan Allah. Sebab tu Nabi, terutamanya dalam penggunaan air. Nabi, Allahu Akbar, kalau diibaratkan kalau Nabi tu guna paip air, Nabi buka paip air, tutup balik, basuh. Kalau ditakdirkan ada paip air di zaman tu, sehingga Nabi kata jimatlah gunakan air walaupun air sungai. Kerana doa orang yang jimat menggunakan air itu barakat. Barakah. Subhanallah, kita tak tahu selama ni. Kita ambil air, buka air, duk sembang dengan kawan. Ni nak ambil air sembahyang, sembang dengan kawan. You okey? Air turun. Ambil air, basuh muka, habis. Subhanallah. Air buang banyak. Yang sepatutnya boleh ambil 3 orang wuduk, kita ambil seorang tak cukup. Seorang ambil tak cukup. Pembaziran berlaku, sebab tu sembahyang tak khusyuk. Doa tak makbul, kurang makbul. Sebab kita tinggal satu benda yang amat penting di situ, iaitu berjimat yang membawa kepada berkat. Hatta dalam sungai, contohnya kita dalam sungai, apa perlu nak jimat? Kalau ikut-ikut, air kita ambil tu bukan ke mana, dah jatuh dalam sungai balik. Orang lain boleh guna pun. Tapi Nabi kata jimat, walaupun gunakan air sungai. Tak faham, kita tak faham. Sebenarnya penting, sebab tu Nabi bandingkan dengan air sungai. Penting untuk nak jaga jiwa hati. Hati kita, jiwa kita supaya sentiasa tenang. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada jiwa yang tenang. Nak berbanding dengan orang yang ada duit berjuta-juta dalam bank, kalau jiwa tak tenang, tak guna hidup dia. Kalau orang yang tak ada duit walaupun 1 sen, tapi kalau jiwanya tenang, kita tak tahu kata dia tak ada duit. Tenang. Orang yang ada duit 2-3 juta dalam bank, kita tengok hidup dia gelisah, sana tak kena, sini tak kena. Seolah-olah orang tak ada duit, seolah-olah 1 sen pun tak ada duit. Seolah-olah. Carilah ketenangan melalui jimat cermat yang membawa kepada kerahmatan dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Banyak kita kadang-kadang tengok bil elektrik dalam tandas, orang tak ada, tapi elektrik buka. Ramai yang tengok, tapi tak terasa bahawa itu satu pembaziran, dia biar. Macam di pejabat, waktu rehat, orang semua pergi makan, lampu menyala dalam pejabat. Lampu menyala dalam pejabat. Kalau di segi logiknya, apa perlu buat lampu menyala ketika itu? Orang bukan ada. Tapi kerana sifat jimat cermat itu tidak ditanamkan dalam jiwa kita, berlaku pembaziran. Dan semuanya akan mendapat kerugian tu.
InsyaAllah tuan-tuan. Kita jumpa lagi selepas ni insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalaulah harta itu kita gunakan secara jimat cermat, akan datang berkat pada harta itu. Maka kita akan sayang harta itu. Kalaulah sekiranya kita guna secara pembaziran, maka ketahuilah bahawa harta itu pasti sumbernya ada keraguan. Orang yang menggunakan harta secara membazir ini ada kaitannya dengan bagaimana datangnya harta itu. Mungkin ada syubhah dia. Mungkin ada haram dia dalam harta itu. Sebab itu kita tak sayang. Orang yang dapat duit secara senang, secara mudah, secara haram, secara tidak syar'i, maka habisnya pun senang. Sebab tak ada keberkatan. Orang yang dapat rezeki dengan berkat ni, subhanallah tuan-tuan. Setiap sen yang keluar itu, nampak faedah dia. Tapi kalau tidak ada keberkatan, habis duit dah banyak, tapi kita pun tertanya, aku buat apa? Tengok duit habis juta. Kerja tengok apa hasilnya, tak ada. Ada kaitan sangat-sangat dengan keberkatan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak cari rezeki, turun rumah nak cari rezeki, biarlah ada niat untuk cari rezeki yang halal. Cari keberkatan dalam rezeki. InsyaAllah. Sebab tu dalam tajuk pembaziran ini sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Sebab bagi orang yang tertanam sifat jimat cermat ni, bila dia tengok sesuatu benda yang boleh mendatangkan pembaziran, dia akan ambil bahagian untuk selesaikan masalah tu. Contoh macam lampu saya cakap tadi. Dia tengok, lampu orang tak ada, dia akan tutup. Tak tutup. Sebab apa? Walaupun bukan hak dia. Bil tu bukan dia yang bayar, kerajaan bayar. Tapi dia rasakan itu pembaziran sedang berlaku depan mata dia, dia tak boleh tengok. Dia tak boleh lihat pembaziran yang berlaku depan mata dia. Dia rasa bertanggungjawab, dia rasa bersalah, dia rasa berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penggunaan kertas secara melampau, tulis sikit tak betul, masuk tong sampah. Padahal di belakang boleh guna lagi. Tapi kalau dia ada diorientasikan tentang jimat cermat ni, dia kata, tak boleh kalau buang ni, rugi sebab boleh pakai lagi. Apa saja yang boleh digunakan, kita gunakanlah dengan tujuan berjimat cermat. Bukan kedekut. Mungkin orang boleh kata kedekut bagi orang yang tak faham masalah ni. Bagi orang yang faham, dia tengok kita, subhanallah, akhlak kita akan terbit, akhlak terpuji di situ. Orang yang jimat, orang yang tidak membazir ni, hanya orang yang mempunyai nilai akhlak yang tinggi saja boleh buat. Sebab tu Nabi sebut di dalam hadis dia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang mulia. Sebab dengan akhlak yang mulia itu sahaja boleh buat macam-macam benda yang Nabi suruh, yang Allah suruh. Kalau akhlak tu tak mulia, macam-macam boleh terjadi. Terbit sifat kedekut, terbit sifat pembaziran, terbit sifat sombong, terbit sifat yang berbagai-bagai sifat yang kita nampak buruk kalau ada pada orang yang tidak berakhlak. Sebab tu ada kaitan sangat akhlak dengan apa? Dengan pembaziran ni ada kaitan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya berserulah kepada sesiapa saja yang mengikuti motivasi pada pagi ini. Saya sedang memberi motivasi kepada tuan-tuan ni. Saya bukan sedang berceramah. Saya sedang memberi motivasi. Motivasi ini bermakna apabila saya bercakap, tuan-tuan akan mengatakan, ini ada kena-mengena dengan aku dan aku perlu buat satu perubahan. Kena buat perubahan. Kalau tuan-tuan tak boleh buat perubahan, sekurang-kurangnya ada sentuhan. Oh, rupanya begitu. Mulai pada hari ini, saya akan pastikan waktu rehat, lampu tutup, kipas tutup, aircon tutup. Kalau boleh jimat 1 sen sekalipun, bukan kerana nilainya itu. Ada orang kata,
Kita tutup lampu, rehat 10 minit. Berapa sen sangat? Bukan masalah berapa sen. Masalah nilai akhlak. Akhlak itu. Bukan masalah nilai 1 sen. Dia kata yang lain banyak lagi. Bukan masalah banyak lagi. Ini dia. Kerana dengan kelakuan perbuatan kita itu, Allah bagi keberkatan dalam hidup kita. Kita nak cari keberkatan dalam hidup kita ni. Kalau hidup kita ni tak ada keberkatan, tuan-tuan dan puan-puan, makan nasi pun tak kenyang. Kalaupun kenyang, nak lagi. Ada orang makan, dah kenyang, perut dah tak boleh masuk. Tapi nak sumbat lagi. Perasaan nak tu masih ada, walaupun tak boleh masuk. Tak ada keberkatan lah tu. Duit yang ada pun tak habis makan, nak lagi. Tak ada keberkatan lah tu. Isteri yang dah ada pun tak boleh nak jaga, nak lagi. Tak ada keberkatan lah tu. Maknanya keberkatan dalam hidup ni sangat penting, tuan-tuan. Dalil, bukti yang menunjukkan dia ada keberkatan dalam hidup dia, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dia rasa senang dan selesa dengan apa yang ada. Nak cari yang ni lah yang payah. Inilah yang kita bangun pagi balik malam, bangun pagi balik malam, nak cari sesuatu yang boleh memberi keberkatan dalam hidup kita. Sebab itulah bila tajuk pembaziran ini, saya bahaskan tajuk pembaziran ini, saya nak kita pastikan bahawa keberkatan kita itu datang daripada sifat jimat cermat. Salah satu cabang daripada keberkatan itu datang daripada sifat jimat cermat. Memanglah orang tengok kita bila berjimat cermat nampak macam orang miskin. Nasi jatuh sebiji pun kutip. Ya Allah, nasi. Nampak macam miskin. Tapi tak. Tak akan hina manusia yang berjimat cermat itu di sisi Allah. Walaupun mata orang nampak macam miskin, di sisi Allah cukup mulia. Allah sayang orang ni. Kita jangan ambil kira pandangan mata orang sangat. Kita kena ambil kira pandangan Allah, pandangan Rasulullah. Kalau nak ikut pandangan mata orang, tuan-tuan tak akan pernah kena. Bawa kuda berjalan dua-dua orang, anak dengan bapak berjalan, orang kata anak dengan bapak ni bodoh. Ada kuda berjalan, patut anaklah naik, bapak tarik. Berlaku pada Luqman. Sampai satu kampung, dia kata anak ni tak ada otak. Bapak tua patut naik, dia tarik kuda. Last kali naik dua-dua. Orang kata bodoh juga. Kuda tu kecil, dua-dua naik, matilah kuda. Jadi kita jangan ambil kira pandangan orang. Ambil kira juga pandangan Allah. Pandangan orang boleh ambil kira kalau sekiranya tidak bercanggah dengan pandangan Allah dan Rasul. Sekian insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.